Hai, Assalamualaikum 3R Razi. Untuk minggu ni, hari Isnin dan hari Selasa, kita akan buat pendidikan kesihatan. Topik masih sama, fahami daku macam minggu lepas. Cuma minggu ni kita akan belajar tentang menangani konflik. Sebelum kita mula tentang menangani konflik, kita akan ulang kaji balik apa maksud konflik. Konflik tu maksud dia perselisihan faham atau perbezaan pendapat yang mengakibatkan pergaduhan. Maksudnya kat sini, perkara tu kita tak setuju dan boleh buat macam kita bergaduh adik-beradik. Bergaduh dengan kawan-kawan, bergaduh dengan mak ayah. Itu kita namakan sebagai konflik. Terus kepada fokus kita hari ini, tindakan menangani konflik. Apakah maksud tindakan menangani konflik? Itu maksud dia, apa yang kita nak buat bila ada konflik, bila ada pergaduhan, bila ada perbezaan pendapat antara kita dengan orang lain. Okey, yang pertama, memaafkan antara satu sama lain. Ini maksudnya, walaupun kita bergaduh, kita pada akhirnya kita bila dah jumpa jalan penyelesaian, kita kena baik-baiklah dengan adik-beradik, dengan ibu ayah, dengan rakan-rakan. Itu maksudnya memaafkan. Walaupun kita tak salah, kita masih boleh minta maaf. Pesan teacher, mengalah tak bererti kita kalah. Kita cuma sesuaikan diri kita dengan keadaan. Okey? Tindakan kedua, menjauhkan diri daripada situasi konflik. Okey, yang ni macam mana kita nak terangkan? Maksudnya mungkin konflik tu berlaku antara adik awak dengan kakak awak. Jadi tak payah pergi dekat. Maksudnya diorang tengah bergaduh, bercakap tu, awak pergi dulu jauh-jauh biar diorang dah tenang, nanti baru awak selesaikan masalah antara dua orang tu. Macam tu. Seterusnya, bertolak ansur dalam pergaulan. Okey, ini lebih kepada awak dengan kawan-kawan awak, dengan adik-beradik, dengan sepupu-sepupu. Maksudnya, kalau kita main dengan kawan-kawan yang lebih kecil tu, kalau dia minta mainan kita, kita bagilah dia pinjam sekejap je, bukan dia nak ambil lama. Itu maksudnya bertolak ansur. Maksudnya awak kongsi mainan awak bergembira bersama-sama. Tak adalah bila awak kedekut mainan tu, dah kawan awak tu dah sedih, tak ada mainan, kesian dia. Itu maksudnya bertolak ansur. Akhir sekali, menghormati perasaan orang lain. Okey, macam mana kita nak buat menghormati perasaan orang lain? Ini maksudnya, mungkin waktu tu ada orang luahkan perasaan sedih dia pada awak. Awak dengar je lah dulu, bagi dia tenang dulu. Lepas tu, cuba cari jalan penyelesaian. Contohnya, kakak bergaduh dengan ibu. Ibu marah kakak. Okey, nanti bila ibu dah tak marah, pergi dekat ibu, terangkan kenapa kakak buat salah macam tu. Kakak tak sengaja, kakak nak cuba sesuatu yang baru. Macam tu maksudnya awak boleh bertindak sebagai orang yang menyelesaikan masalah. Ini maksudnya awak bertindak sebagai pendamai antara orang yang sedang berlaku konflik. Okey, itulah tugas kita dalam kehidupan. Seterusnya, teacher kasih 2 tugasan sebab nak cuti kan. Alah, buat 2 tugasan ni, nanti dah siap hantar kat teacher. Tugasan pertama, siapkan lembaran kerja yang macam dalam ni. Ini nama dia peta bulatan. Okey, cara nak buat peta bulatan ni, isi dalam bulatan yang dia bentukkan bulat tu, bulatan luar yang besar tu. Dekat ruangan petak tu, awak tulis sumber. Dari mana awak dapat jawapan? Okey, kalau dalam kita punya tugasan hari ni, jawapan tu kita ambil daripada buku teks. Tulis je kat mana-mana sudut tu, buku teks. Macam tu je. Tugasan kedua pula, mesti awak suka. Kena buat lakonan. Lakonkan konflik yang berlaku dan bagaimana awak atasi konflik tersebut. Lakonan tu boleh ajak kakak ke adik ke. Contohnya macam mula-mula bergaduh. Lepas tu macam mana awak selesaikan masalah pergaduhan tu. Atau video pendek-pendek je. Pakai TikTok ke, pakai Instagram ke, apa-apa ke. Semua teacher terima. Okey? Itu saja dari teacher. Lepas tu siapkanlah dalam masa seminggu 2 yang cuti ni pun boleh. Nanti hantar dekat Telegram. Teacher, terima kasih semua. Terima kasih ibu ayah yang membantu anak-anak PDPR di rumah. Assalamualaikum.